Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam rancangan podcast siri Syama'il Muhammadiyah yang akan dikupas oleh tetamu jemputan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Salim bin Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana hari ni? Sihat? Alhamdulillah, masya-Allah, cantik, jamil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan dan lancarkan segala urusan Ustaz di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Ustaz, saya nak bertanya tentang ada beberapa perkara, tapi yang awal adalah kita tahu Nabi ni semua, Nabi dan Rasul ni semuanya maksum. Betul. Jadi saya nak tahu tentang maksum tu apa sebenarnya. Okey, secara ringkasnya, maksum ni diambil kalimah daripada asamah, terpelihara. Makna kata maksum, seorang yang terpelihara daripada keburukan, daripada kebobrokan dunia dan daripada dosa. Dan ini diberikan satu mandat kepada para anbiya, khususnya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, kerana Allah meletakkan Nabi Muhammad ini insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna tak akan ada satu babak dalam hidupnya membuat dosa. Maka Nabi itu digelar sebagai maksum. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz, ini kita bercakap tentang maksum. Okey. Maksum diberikan kepada Nabi dan Rasul. Betul. Dan Nabi dan Rasul dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi pun ada mengatakan yang Nabi ni beribadah. Betul. Kenapa Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, beribadah sedangkan dia maksum? Boleh Ustaz terangkan tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana ibadahnya? Masya-Allah. Tafadhal Ustaz. Soalan sangat baik. Baik, ada satu hadis Nabi sebut, wa ju'ilatu qurratu aini fis salat. Allah telah menjadikan hiburan buat aku dalam solat. Maknanya Nabi ni suka solat, suka dalam ibadah solat. Dan dalam hadis Abu Hurairah disebut Nabi bila solat hatta tarima qadamahu. Nabi bila solat, hatta namanya makna kata Nabi ni solat sunat sehinggalah bengkak kakinya. Masya-Allah. Dan Abu Hurairah mengatakan, bila kami tanya, ya Rasulullah, kenapa nak solat begini? Itu Nabi sebut tu, afala an akuna abdan syakura. Adakah aku tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun maksum, walaupun terpelihara daripada dosa, kenapa suka ibadah? Ini kerana nak jadi hamba yang syukur, dan itulah satu hubung kait para anbiya, khususnya Nabi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat banyak perbicaraan tentang bagaimana Nabi salat. Umumnya kita tahu Nabi salat fardu tak pernah seorang diri, mesti berjemaah. Itu dalam bab salat fardu. Kemudian bila Nabi salat sunat, pada malamnya Nabi bangun, Nabi tahajud. Itu macam kita tahulah, Nabi semayang sampai kadang-kadang satu rakaat tu berjam-jam Nabi berdiri, sampai tumit Nabi nampaknya dah bengkak. Dan satu lagi hadis Ummu Hanif mengatakan, kalau nak cerita tentang berkaitan dengan solat sunat Nabi pernah solat duha dalam Fathul Makkah. Itu Nabi pernah solat sehingga 8 rakaat. Maksimum Nabi buat. Kita kadang-kadang nampak ada hadis 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi Nabi pernah solat sehingga 8 rakaat. Jadi ini kadang-kadang bila berkaitan dengan solat sunat, Nabi buat yang terbaik. Kalau solat malam Nabi buat sampai kadang-kadang kaki Nabi bengkak pun Nabi tak perasan. Kerana itu jawapannya apa yang Nabi berikan tu, nak jadi hamba yang syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi itu perihal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah, itu sedikit sebanyak tentang berkaitan dengan ibadahnya Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik Ustaz. Sekarang ni kita kalau bawa kereta atau bawa motor, jalan kaki kan Ustaz kan, kita nampak dekat tepi-tepi jalan ataupun dekat tiang-tiang lampu akan ada nampak orang gantung tentang bekam. Orang bekam. buat apa? Berkam. Orang buat bekam kan. Jadi Ustaz, saya nak tanya, betul ke bekam tu sunnah? Masya-Allah. Cara pelaksanaan tu di mana sunnahnya? Dan yang ketiga, bekam tu apa sebenarnya? Ni soalan rare ni. Soalan bagus ni. Bekam tu adalah satu amalan para anbiya sebenarnya. Khususnya dibawa oleh Nabi kita lah. Dan ada satu hadis, Nabi pernah berbekam dengan satu orang namanya Abu Taibah di Madinah. Nabi bekam kat mana? Nabi bekamnya di bahu Nabi
dan di antara dua bahu Nabi, iaitu pundak Nabi. Dan Nabi sentiasa berbekam. Bekam ni apa? Bekam ni adalah salah satu cara untuk keluarkan daripada tubuh kita darah-darah yang mengandungi toksik. Dan subhanallah, hari ini dalam dunia medical yang telah maju, mereka pun ada rawatan mengeluarkan darah daripada tubuh badan, kerana darahlah tempat rekodnya tenaga-tenaga yang berlebihan daripada badan kita. Segala bentuk tenaga, segala bentuk penyakit itu ada dalam darah. Jadi kalau darah kita bersih, sihatlah kita insya-Allah. Jadi dalam hadis, dalam Syama'il ni kita lihat ada banyak hadis tentang al-hijamah, dan Nabi pernah juga menekankan bahawa bekam itu biasanya dibuat pada 17 hari bulan atau 19 hari bulan atau 21 hari bulan Islam. Oh, Masya Allah. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Jadi para hadirin yang mendengar tentang bekam ni, jadi boleh kita ambil sedikit sebanyak tentang apa yang Ustaz dah terangkan tadi, cara bekamnya macam mana, di pundak dan di antara dua pundak. Dua pundak Nabi SAW di bahu Nabi Ustaz. Jadi kita akan kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini, insyaAllah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
معاني صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dan kita masih membincangkan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi yang akan dikupaskan oleh tetamu jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Salim bin Yusof. Ustaz, ini yang terakhir Ustaz. Baik. Saya nak tanya berkenaan tentang akhlak. Masya Allah. Ini memang banyak biasanya para habaib, ulama dan asatizah kebiasaannya dalam program, dalam majlis maulid, dalam apa-apa berkaitan dengan maulid dengan Nabi SAW, memang dia akan masukkan bab ini, iaitu Betul. akhlak. Jadi Ustaz, saya nak tanya tentang akhlak Nabi itu macam mana Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai disebut kana khuluquhu al-Quran wa shimatuhu al-Ghufran. Adapun akhlak Nabi, itu satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah, dia kata akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran itulah semua tu. Bahkan ada ulama kata Nabi ini Al-Quran yang bergerak. Subhanallah. Subhanallah. Baik, ada satu hadis yang Nabi sebut, wa ma ursiltu li utammima makarimal akhlaq. Aku ni, kata Nabi SAW, tak dihantar ke dunia adalah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya sebelum Nabi, tata cara akhlak tu dah ada. Sebagian ulama kata seolah-olah macam rumah yang ada satu dua batu belum siap lagi, Nabi datang untuk letak batu-batu tu. Jadi completekan akhlak tu adalah Nabi SAW. Sebab tu kita lihat ada banyak hadis dalam Syama'il, seperti Jabir bin Abdullah kata Nabi ni akhlaknya sangat susah Nabi nak sebut perkataan tak tu. Nabi manusia yang sangat susah. Apa-apa yang diminta pada Nabi, Nabi akan tunaikan. Orang Yahudi datang minta jumpa Nabi, Nabi pergi. Kan ada hadis Nabi suap orang Yahudi makan. Akhlak, Nabi pernah angkat seorang perempuan tua yang tua uzur nak lintas sungai, Nabi angkat lintaskan, kembali lagi ambil barang dia, lintas balik, hantar sampai ke rumah. Kemudian sampai ke rumah, orang tu kata aku tak ada upah nak bagi, tapi aku ada nasihat. Dekat hujung di negeri sana tu ada satu orang nama Muhammad, jangan percaya dia. Maka Nabi tersenyum saja. Itu akhlak Nabi. Kemudian apa lagi? Ada satu peristiwa berlaku. Seorang perempuan yang sedang meratap suaminya yang telah baru meninggal dunia. Dikuburlah. Kemudian bila Nabi berjalan, Nabi kata isbiri, sabarlah. Sabarlah orang meninggal kan. Maka perempuan ni dia menengking, jalanlah, dia kata tak tahu aku siapa. Dan Nabi pun pergi berlalu. Bila orang menerangkan pada perempuan itu, yang tadi yang menasihati kamu itulah Rasulullah. Oh, dia kata ya Allah tak tahu. Maka perempuan ini pun pergi dapatkan Nabi di rumah Nabi, minta izin masuk, minta maaf. Maka Nabi kata pada dia, as-sabru fi sadamatil ula. Tak apa, sabar itu pada pukulan yang pertama. Kita kena herdik, kena marah, kena itu. Yang Nabi buat, sabar, khalas, tinggalkan dia. Nabi tak pukul dia, Nabi kata, kau hajar, tahu tak aku ni Rasulullah tau. Alah, as-sabru fi sadamatil ula. Itu akhlak. Itu akhlak. Jadi ini banyak perkara berkaitan dengan akhlak ni. Bila kita belajar, kita akan dapati Nabi itu manusia yang zahir batinnya semuanya akhlak. Semuanya keindahan datang daripada akhlak Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, boleh ceritakan sikit tentang akhlak Rasulullah dengan sahabat macam mana, akhlak Rasulullah dengan isteri macam mana. Boleh Ustaz, sikit-sikit pun tak apa Ustaz. Baik, secara ringkasnya, kalau kita lihat bincang tentang Nabi ni, semua cerita Nabi kebanyakannya semuanya akhlak. Sayyidina Ali pernah mengatakan kana idza awa ila al-bait ajza'uhu ila thalathatil ajza'. Adapun Nabi ni bila masuk ke rumah, Nabi akan bahagikan rumah itu kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk Allah, Nabi salat, zikir. Satu bahagian untuk anak isteri Nabi, Nabi duduk, Nabi berbual. Ada satu hadis tu Nabi ada food fighting. Nabi dengan Sayyidatina Aisyah berbaling-baling makanan, sisa-sisa makanan lah. Jangan kita balik ni ambil roti canai, baling kat muka bini kita kata ni sunnah Nabi bukan? Mana sisa-sisa makanan. Mana ada food fighting, ada ketawa, ada. Bukannya Nabi ni balik, Nabi straight, aku leader. Aku ni seorang Nabi, tak boleh berbual. Tak. Itu akhlak Nabi. Nabi dengan isteri kan. Dan bahagian ketiga kata Sayyidina Ali, Nabi berehat untuk diri Nabi. So akhlak Nabi di rumah, ada bahagian untuk Allah, ada bahagian untuk ahli keluarga Nabi, ada bahagian untuk diri sendiri. Nabi berehat, Nabi jahit baju sendiri, Nabi jahit selipar Nabi sendiri. Begitu. Begitu dengan para sahabat juga, Nabi mengatakan
akhlak Nabi SAW itu, Nabi mengatakan pada Anas bin Malik, Nabi tak pernah kata atau Nabi herdik dia. Ini ada hadis dalam Syama'il. Hadis Anas bin Malik mengatakan, aku duduk khidmat 10 tahun dengan Nabi, Nabi tak pernah contoh, kenapa tak buat begini? Nabi tak herdik. Dan Nabi tak pernah menyuruh-nyuruh, pergi sana, pergi hantar sana, tidak. Nabi kata, boleh tak hantarkan benda ni, boleh tak hantar ini. Jadi 10 tahun duduk dengan Nabi itu waktu paling precious time, kata Anas bin Malik, kerana nampak kewibawaan Nabi itu daripada akhlak Nabi SAW. Senyuman Nabi kalau Anas bin Malik bila dihantar barangan suruh hantar ke orang, dia letak tepi, dia pergi main dulu dengan kawan-kawan dia, Nabi tak marah. Bahkan ada satu peristiwa tu, Nabi dah lama tunggu, nampaknya Anas tak hantar-hantar barang yang Nabi titipkan. Maka Nabi pergi lihat dia tengah main, Nabi tutup mata dia. Anas ni kecil, anak kecil. Maka Nabi tutup mata dia, Nabi kata, dah hantar ke belum barang? Dia kata, Rasulullah. Baru dia bergegas pergi hantar barang. Maka makna kata dia apa dia? Nabi ini dengan keluarga ke atau dengan para sahabat ke, Nabi ni orangnya lemah lembut. Akhlak, itu akhlak. Nabi tak orangnya laisa bifahishan wala mutafahishan, kata apa nama dia, para rawi. Nabi ni bukan orang yang keji, orang yang tak buat pada kekejian, bukan orang yang maki, bukan orang yang mengherdik suara, tidak. Nabi lemah lembut, cakapnya baik. Bila orang marah Nabi diam. Okay, ini semua syumul Syama'il, terlengkaplah diskusi tentang akhlak Nabi, khususnya di kitab Syama'il Muhammadiyah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tentang penerangan yang cukup padat, iaitu 3 tajuk hari ni kita dapat belajar, iaitu tentang bekam ibadah, tentang ibadah dan juga akhlak Nabi SAW, iaitu akhlak yang orang yang paling mulia dalam muka bumi ni. Masya Allah. Jadi sedikit sebanyak kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Hari pertama kita boleh buat dengan contoh ibadah Nabi. Boleh dengan yang hari kedua kita boleh berakhlak mulia. Kita cuba tahan untuk marah kawan-kawan kita, ya. Tahan untuk marah isteri-isteri kita, Ustaz. Kalau orang cakap, belajar daripada apa yang dah didengar, yang dah disampaikan oleh tetamu jemputan kita, Al-Fadhil Ustaz Salim bin Yusof. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita belajar hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian kita, Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita akan bertemu lagi dalam siri podcast yang akan membincangkan tentang kitab yang sama, iaitu Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, pada yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.